Assalamualaikum, hai guys, saya Min Idris. Kita bertemu dalam episod 2 Klinik Santai. Kita membincangkan tentang masalah kesihatan dan juga berhadapan dengan situasi di luar jangka, kita sebut the unconquerable, dan juga isu-isu kesihatan yang sebenar, yang betul-betul berlaku dalam realiti masyarakat. Dan anda juga kita nak bagi hadiah berupa voucher membeli belah RM50. Bukan semua nak bagi guys. Senang je, tinggalkan komen anda, soalan anda, follow kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Great Eastern Takaful. Dan untuk kali ini, insya-Allah, macam biasa kita bersama dengan tetamu-tetamu yang bukan kaleng-kaleng, bukan besya-besya. Tapi sebelum tu, pada anda semua, pastikan anda boleh nak follow apa yang telah kami bincangkan dahulu. Boleh tengok di YouTube. Dan apa kita bincang hari ini pun, kita akan upload di YouTube Great Eastern Takaful. Boleh subscribe supaya ramai-ramai orang boleh mendapat faedah dan juga manfaat. Okey, tajuk kita hari ini tentang topik yang sangat-sangat saya rasa kena pada anda semualah, iaitu kes-kes kesihatan yang berlaku di dalam hospital dan juga takaful. Bersama dengan panel kita iaitu orang yang bertanggungjawab mengurus klaim. Puan Nurul, apa khabar Puan Nurul? Baik, banyak ni nak share malam ni Nampak tuju semacam. Dan di sebelah beliau Dr. Mala. Uish, boleh ni Yes. Hey. Perlu kena pada tema. Great Eastern Takaful. Ya, betul. Masya-Allah. Sihat Dr. Mala? Sihat. Alhamdulillah. Dan Puan Ija, apa khabar? Alhamdulillah sihat. So kita pun ikut tema juga, iaitu putih biru. Oh, alah. Kita. Tapi saya sama dengan Puan Nurul. Betul? Boleh lah. Tuan Amin, saya tertarik lah dengan logo Tuan Amin ni. Ini logo apa ni? Ni Adiwira. Maknanya kita semua boleh jadi hero pada diri kita sendiri. Menarik. Okey, Dr. Mala, saya tak nak sembang panjang. Okey. Pada anda semua sedang menonton, kita nak terus bertanya soalan. Dan pada sama-sama anda menonton, anda juga boleh tag kawan-kawan anda, boleh share di Facebook anda supaya ramai dapat fokus pada malam ni. Okey, pertama sekali Dr. Mala, saya nak minta Dr. Mala ceritakan kes perubatan paling memberi kesan sepanjang selama mana doktor menjadi doktor. Okey, kalau nak ceritakanlah, ada seorang pasien ni, waktu tu saya masih baru di swasta. Okay. So, seorang pasien ni datang, dia muda lah, mungkin dalam umur 40-an, ditolak dengan wheelchair oleh wife dia. Jadi nampak pelik sebab dia muda, nampak sihat, tegap, tapi tak boleh nak berjalan, kena tolak dengan wheelchair. Dan pinggang ke bawah memang tak boleh gerak langsung. Okey, so bila tolak masuk tu memang nampak sedih, nampak pilu lah. So saya bercerita dengan dia orang, kita panggil history taking dalam bahasa perubatan, so bertanya dan sebagainya. Rupanya dah 3-4 bulan dia tiba-tiba tak boleh nak berjalan, macam lumpuh lah orang kata ya. So dia orang ni pun katanya dah berubat bermacam tempat dah dan segala cara. Ya, betul. Dan kita kena faham sebab ini budaya Malaysia kan, budaya timur orang kata. Jadi bila tiba-tiba berlaku lumpuh macam tu, dia orang pun macam-macam berubat kampung pun dia orang dah cari dah. Segala bomoh, segala ceruk kampung dah pergi. Sebab dia kata benda tu berlaku betul-betul lepas dia mulakan perniagaan baru. So dia rasa macam kena buat orang, kena sampuk, macam-macam lah ya. So bersantau. Betul. So mengikut kata isteri dan pesakit sendiri, mereka mencari kedua-dua perubatan moden dan tradisional, mencari penawar untuk kenapa dia tiba-tiba tak boleh nak berjalan macam tu. Jadi saya pun buat pemeriksaan semua, memang pelik pinggang ke bawah memang langsung tak boleh gerak. Dan saya periksa dan sebagainya, dan waktu tu anak sulung dia bakal menduduki peperiksaan SPM. Sebab tu saya tak boleh lupa kisah ni ya. So anak perempuan tu menangis-nangis, mak dia kata balik rumah tadi, dia kata tak nak, dia nak duduk dengan ayah dia juga. So tak apalah, saya pun dengan cepat telefon ke Department X-ray, minta emergency MRI. Pada waktu yang sama call pakar ortopedik. Di tempat yang saya bekerja kita ada pakar tulang belakang, spine surgeon terus. So panggil, saya uruskan segalanya, ujian darah dan sebagainya. Dan kita bawa pesakit ke MRI. Belum pasien sampai ke emergency department, saya dah dapat panggilan telefon TB spine. So jangkitan kuman TB, tuberculosis yang telah merebak sehingga ke tulang belakang. Apa yang memeranjatkan adalah pesakit tersebut termasuk jiran-jiran pesakit tu, sebab dalam emergency department tu dia orang cepat berkawan tau, dia cepat berjiran tau. Malaysia ni memang macam tu. Jadi semua orang terkejut mengatakan,
TB boleh pergi dekat tulang belakang ke doktor? Ui. TB bukan dekat paru-paru je ke? Jadi mereka terkejut. Jadi saya pun berceramah di situ. So, dapat ilmu baru. Ilmu baru, betul. Saya menjadi penceramah bebas di situ, menceritakan kepada mereka tentang TB, dekat mana dia boleh pergi dan sebagainya. Dia orang pun baru melopong, baru faham. Jadi Saya pun topong sekarang ni. So saya tunjukkan dekat gambar MRI tu ya, bagaimana tulang belakang yang normal, kenapa tulang belakang dia sekarang dan kenapa dia tidak boleh berjalan dan sebagainya. Dan saya cuba menerangkan kenapa ini bukan santau atau sampuk atau dibuat orang ya, tetapi kita tak menidakkan rawatan agama. Cuma kita kata ini memerlukan rawatan moden. Jadi diorang pun faham dan sebagainya. Tengah berbincang, pakar my spine surgeon pun datang. Dia tengok-tengok, ni part yang saya tak boleh lupa Lepas tu pakar ni, dia segah patient tau. Dia tanya patient dan family-nya lah dia kata, you jangan tipu kat I. You sebenarnya dah makan ubat, betul tak? Lepas tu you skip follow up, you skip ubat, betul tak? You jangan tipu kat I. Dia sound depan macam tu je? Dia sound depan macam tu je. Dia bukan bomoh tau, dia pakar tau. Tapi dia boleh... Dia boleh detect kan? Correct. Dia terus detect dan dia cakap kat patient, you jangan tipu kat I. Kalau you tipu, I akan balik sekarang juga. I takkan rawat you. You tell me the truth. So patient pun mengakulah. Dia orang kata memang dia pergi follow up, start makan ubat. Tapi at one point dia rasa macam tak ada end point, bersambung. Jadi mereka memilih untuk rawatan tradisional. Jadi dia stop ubat. Jadi dan bermulanya komplikasi dan sebagainya. Long story short, untuk patient tersebut, saya masih ingat sampai sekarang ya, untuk accommodate patient yang muda, anak masih kecil-kecil dan untuk memberikan recovery terbaik untuk dia, pada hari berikutnya kita buka new operation theatre untuk jalankan pembedahan dia. 8 jam pembedahan. Lama. 4 doktor masuk sebab dia muda dan dia punya prognosis untuk dia kembali sihat sepenuhnya sangat tinggi. Jadi kami sanggup membuat pengorbanan sebegitu, all those arrangement just for him. Buat pembedahan dan saya ingat lagi besok pagi tu saya pergi ward untuk visit balik the family. So dia orang macam tanya saya, doktor ke yang bagi tahu doktor pakar tu sebenarnya? I kata no. Doktor pula dipersalahkan. Betul. I kata I didn't even know sebab saya by their story yang mengatakan dia memang pergi rawatan tradisional saja. So anyway, hujung minggu tu dia discharge, boleh berjalan seperti biasa. Tak ada apa-apa masalah, full recovery dan pesakit tersebut habiskan follow up dengan pakar yang sama 1 tahun, sambung lagi 2 tahun, sihat sepenuhnya. Kes ini pembelajaran paling besar untuk saya bukan tentang perubatan yang saya belajar dalam textbook. Sebab kes itu memberikan saya satu realization yang kalau kita tak pentingkan nak fahamkan patient, nak terangkan dekat patient, nak bagi tahu, nak explain dekat family member. Kalau kita tak peduli, ambil peduli, memberitahu kepada pesakit apa plan rawatan, sampai bila rawatan, apa komplikasi. Kalau kita tak explain, kemungkinan besar rawatan itu akan gagal. Because patient's understanding. Ya, kegagalan faham tu. Exactly. Bila pemahaman pesakit dan empowerment of the pesakit adalah faktor paling besar dalam sesuatu rawatan itu berjaya ataupun tidak. Kalau doktor bagi ubat terbaik, rawatan terbaik, tapi patient tak boleh terima. Patient tak faham. Patient sangsi. Dan tak amal pula. Tak amal. Patient sangsikan rawatan tersebut, doktor gagal, rawatan gagal, pesakit lagi banyak komplikasi. So, that is a big lesson for me. Mungkin di situlah timbulnya celoteh Dr. Mala yang mana saya mengambil iktibar untuk memahamkan kepada pesakit. I take all effort, all time. Sampai kadang-kadang sakit tekak pun dia juga. Nak menerangkan kat dia, faham ke tak? Kalau sampai saya lukis tu. Sampai dia faham, baru kita continue. Kesimpulannya, berterima kasih daripada doktor pakar tu. Kan tak ada colek Dr. Mala. Betul. Dia macam saya bila ambil law lah. Learning the law is one thing. Correct. Tapi ada satu subjek elektif dipanggil client and counselling. Macam mana nak memahamkan klien tentang undang-undang tu. Betul. Alang-alang dah cerita pasal rawatan ni, puan berdua sabar dulu ya. Sebab nak tahu juga dengan perkembangan teknologi, dengan munculnya rawatan baru, apakah jenis-jenis kos rawatan ni? Cerita sikit supaya orang sedar bukannya makin murah nampak gayanya.
jenis kos rawatan yang makin meningkat. Ya, betul. Yang makin meningkat ni. Okey. Yang paling ketara meningkat adalah rawatan berkaitan dengan penyakit kanser barah. Tujuannya adalah, bukan nak kata tujuan, mengapa rawatan kanser makin lama makin meningkat kosnya, ya, disebabkan oleh mungkin 20-30 tahun yang lepas, tujuan rawatan kanser adalah untuk membunuh atau mematikan kanser tersebut. Tetapi as we move forward dengan kemajuan teknologi perubatan, tujuan kita adalah supaya kita boleh bunuh kanser tersebut dan kita kekalkan kualiti hidup pesakit. Maka kemajuan teknologi memberikan fokus kepada dua arah. Bukan sekadar merawat, malah mencegah. Bukan sekadar merawat, malah memberikan kualiti hidup yang bagus kepada pesakit, yang mana sambil mengambil rawatan mereka masih boleh menikmati kehidupan yang hampir normal. Mereka masih boleh menjadi gembira, produktif dan sebagainya. Seperti orang lain. Seperti orang lain, Ya, betul. correct. Kalau saya tambah sedikit, macam saya punya one of the patient last time, dia makan ubat dah boleh kemam dah untuk kemoterapi dia punya proses. Correct. Kalau ikutkan dulu, kita kena masuk hospital, kena drip, kena stay about like lama Correct. juga, memang masih lama. Correct. Tapi banding dengan sekarang, dengan teknologi yang ada, you bayangkan ya, kita boleh makan satu pil, telan, dan kita boleh go for another, kita punya activity of living seharian kita macam biasa. Kalau sebut macam ni zaman dulu mesti kata, "Alah, tak acinya." Yeah. And kalau kita tengok, kalau ikutkan, alah pil je, mesti lagi murah daripada ubat yang drip tu. Kita rasa macam tu. Tapi kena faham, research berkaitan dengan pil tersebut, kos pil tersebut, bila benda yang besar gabak tu dia nak jadikan kecil. Betul. Maka Betul. kos benda Allah yang kecil tu menjadi lebih tinggi. Ini kita boleh bezakan, dulu telefon kan besar bagak kan. Siapa tu? Sekarang Makin kecil makin mahal. Sama juga kereta kalau lori tu dibandingkan dengan Lambo, the price is different, isn't it? So apabila lebih banyak research, lebih banyak kemajuan berlaku, ia menjadi lebih mudah untuk pesakit, lebih user friendly dan sebagainya. Bukan sahaja dari segi rawatan kemoterapi, kalau kanser kita tengok dari segi pembedahan. Sekarang kita beralih ke arah robotik surgery. Robotik surgery adalah pembedahan dengan komplikasi yang paling minimum, dengan memberikan recurrence, sebab kanser boleh datang balik, recurrence yang paling minimum, dengan kesan sampingan yang paling minimum untuk pesakit. Maka kesemua ini memakan kos. Jadi rawatan kanser makin lama memang kita tak dapat nak elakkan, makin bertambah. Yang mana juga bermaksud ia adalah berita baik untuk sesiapa yang berisiko tinggi dapat kanser, contohnya dalam keluarga dan sebagainya, terdedah kepada persekitaran sebagainya. Dan bila didiagnose oleh kanser, kalau dulu hanya ingat perkataan MATI sahaja, sekarang ini there's a huge hope, there's a huge good prognosis yang cancer does not mean death. Ada harapan. Exactly. Dan saya nak pecahkan stigma ni. Tolonglah kalau bercerita pasal kanser je, kamu jumpa pesakit kanser je terus cerita, betul lah dulu pakcik saya pun kanser lepas tu mati, betul lah jiran saya dulu kanser pun mati, kucing aku kanser pun mati. Tolong jangan samakan kanser dengan mati, because it's very sensitive untuk pesakit kanser. Semakin maju teknologi, semakin berkesan perubatannya. Correct. Dan bila sebut pasal kos makin meningkat, of course lah nak kena claim. Betul. Dan nak tahu juga berapa lama. Balik ke sini. Okey. Nanti saya akan tanya Puan Nurul Hisan tentang pengalaman lah dalam menguruskan claim. Tapi Puan maintain Ayu di situ, Z sini. Puan jadi macam ni sebab kita nak tahu juga tentang proses standard daripada kemasukan ataupun submit sampai ke discharge, supaya yang menonton ni dia tak hidup di dalam blur ataupun misteri. Kan? Dia tahu apa nak buat. Okay. Silakan. So, saya orang kata berkongsi dengan pengalaman sendirilah. Okay? Kalau anda merupakan pencarum sijil takaful, you kena tahu tentang tempoh matang. Okay, the waiting period. Okay, waiting period kita ada 24 hours, ada yang 30 days, ada 120 days dan juga yang up to 2 years. Okay, so benda pertama yang normally saya practice adalah bila saya punya pencarum, okay, nak guna dia punya medical card, benda pertama yang saya akan semak adalah bila tarikh dia ambil sijil takaful. Adakah contoh 1/1/2023. Okay.
Selepas 1/1/23, if let's say lah upcoming like another next day, berlaku kemalangan, tak kisahlah dekat mana-mana, dekat rumah ke, tempat kerja dan sebagainya. So kita boleh guna kita punya medical card pergi ke hospital yang orang kata tentulah you nak pergi hospital panel, betul tak? So you pergi situ, you akan semak, dia punya waiting period memang cantik. Within 24 hours saja you dah boleh guna. Oh. Okay, so berbalik kepada kes contoh you jatuh and then you orang kata ada, katakan benda tu tak serius lah Tuan Amin, kita boleh pergi klinik, okay, walaupun tak masuk hospital, the bill yang you gunakan tu jatuh kepada outpatient dan you boleh claim dekat kita punya takaful operator. Okay? Itu melibatkan orang kata tempoh matang 24 hours daripada tarikh you ambil sijil takaful you. Kes pertama. Itu yang pertama. Yes, okay. Yang kedua, selepas 30 hari. Okay, 30 hari selepas orang kata dah, orang kata matang, dah cantik caruman you, untuk sakit macam lebih kepada respiratory akut yang bukan specified illness, bukan sakit yang spesifik. Contoh macam viral fever, AGE, okay, iaitu macam cherry beret dan sebagainya. Itu adalah penyakit yang you boleh guna selepas 30 hari matang. Okey, maksudnya sakit-sakit macam tu adalah semua orang boleh kena lah. Contohnya kalau kita pergi dekat mana-mana kawasan yang memang ada orang wabak penyakit dan sebagainya, contoh kita batuk, kita pun batuk, acute bronchitis dan sebagainya. So kita boleh masuk hospital menggunakan 30 hari punya waiting period tadi dan boleh gunakan terus. Okey. Penyakit yang semua orang kena. Ya, yang penyakit yang boleh orang kata memang semua orang boleh dapat on the spot lah. Okey, yang lebih Bukan kepada orang-orang tertentu berjangkit je. dan sebagainya. Yes, correct. Tapi kalau untuk selepas 4 bulan, you dah mencarum selepas 4 bulan sijil takaful you, then only baru you akan dapat half warranty later. Di mana surat jaminan, okay, sijil jaminan yang mengatakan whatever that sakit selepas 4 bulan you mencarum, kita akan cover you. Tapi kena ingat, bukannya terus cover under orang kata surat jaminan. Masuk hospital, you tak perlu bayar. Tapi dia akan jatuh kepada pay and claim. Okay? Yang ini Puan Nurul, dia akan terangkan dengan lebih lanjut apa maksud pay and claim. So maksudnya kat sini, ada juga orang kata, Ini untuk 4 bulan ya, betul. Ada orang kata macam, tak fair lah, kenapa nak pay and claim? Okey, kena tahu kita ada satu regulator di mana yang akan tengok semak balik sama ada kita punya pencarum ni sakit sebelum you ambil sijil ataupun selepas you ambil sijil. Kalau katakan you sakit selepas 4 bulan, kenapa anda nak takut? Okey, kenapa anda nak takut? Okey. So maksudnya kalau anda takut, maksudnya jatuh kepada nandi, non-of-disclosure. Maksudnya you memang tak, orang kata isytihar sakit you, orang kata ada sebelum you ambil you punya sijil takaful. Jadi kita dari segi takaful operator, kita ada hak untuk semak sama ada bila sakit tu wujud dan sebagainya. Tidak suka hati orang lah. Because we talk about like tabaruk punya fund. Maksudnya kita, sesama kita kena orang kata adil berlaku sama kita. Sama ada waktu you ambil tu you sihat dan kita ambil kita sihat juga. And you imagine Tuan Amin, kalau orang yang sihat bila carum tabaruk pun, kita punya cost yang kita episod 1 waktu Puan Nurul bentangkan about like millions, okay, berjuta-juta kita dah settlekan, okay, itu melibatkan orang yang sihat sebelum ambil. Kalau kita ambil orang yang tak sihat, you imagine berapa banyak dana kita bawa keluar tu, maksudnya cukup ke tidak kita nak tampung benda tu. So that's why kita kena ada panduan untuk tempoh matang. Dan benda paling senang je, kalau you ambil ketika you sihat, waktu you ambil, kenapa nak takut kalau jatuh kepada pay and claim ataupun penyiasatan. Okay? Dan berlakulah orang kata dah carum sampailah up to 2 years. Dan saya juga ada saya punya pencarum, okay, yang mana dia memang sakit berlaku selepas 4 bulan. Okay, penyakit tu melibatkan organ spesifik iaitu buah pinggang. So saya cakap dekat dia, okay, you ada company benefit tak? Yes, dia kata ada. Why not kita utilize company benefit? Sebab kat situ memang tak ada melibatkan tempoh matang. It's something corporate, so digunakan. Dan you punya sakit tu, bagi kat saya segala resit dan saya akan sahkan di bawah takaful operator. So kita nak dapatkan orang kata satu allowance masuk hospital dan kita nak sahkan yang memang sakit tu muncul selepas 4 bulan. Dan saya buat investigation tu dan kena ingat, bila melibatkan claim, kita tak boleh cakap on the spot. Kita kena go up to beberapa bulan juga. Sebab apa tahu? Bila kita nak uruskan sesuatu tuntutan, kita kena libatkan orang kata dari segi pihak HR, kita kena libatkan dari segi hospital yang kita pergi untuk dapatkan kita punya rekod pesakit kita dan sebagainya. So when it comes to orang kata proses, dia ambil masa. Okay? Tapi Alhamdulillah, saya punya orang kata pencarum, dia punya tuntutan selesai, sakit spesifik pun dah dibayar dia punya allowance hospital. So in the future, not even orang kata sampai 2 tahun, kalau dia nak guna sakit sebabkan sakit yang kita declare tu, tak ada masalah. That is the beauty Very when it smooth comes to takaful. Yes, correct. Tempoh matang, kalau tak berapa nak jelas dengan apa yang saya sampaikan dekat sini, tolong cari awak punya takaful advisor. Dia ada je 24 jam kat situ. Kalau dia tak cari, dia tak tolong juga, dia cari pengajar. Jangan. Tak tengok ulangan ni, insyaAllah kan. Okey, tadi sebut tentang proses kan. Kita nak tahu juga tentang do's and don'ts.
supaya ketika proses claim tu dia tak tersangkut? Apa pengajaran-pengajarannya? Kongsi sikit. Okey. Untuk kes-kes yang saya pernah proses dekat claim ni, kita tak ada yang very hardcore rules ke apa ke, sebab kita semua memang akan refer pada terms and condition dalam kita punya plan, kita punya CJ Takaful, semua memang ada dekat termaktub kat dalam situ lah. Okey. Jadi, semua kes-kes yang sampai dekat claims department ni, dia tak sama tau. Setiap orang tu semua, walaupun dia mesti sama, tapi ni adult, ni children, dia punya lain. Treatment dia pun lain. Jadi, kalau nak katakan ada very strict one fixed rule tu tak ada. Tapi saya happy nak share lah, ada few case yang kita pernah encounter masa proses claims ni. Ada back in 2020, masa tu PKP. Claims department masih on lah. Kita mesti kena kerja proses claims kan. Tak apa nak stay at home sangat. Tak boleh. Work from home tapi still bekerja juga. Still bekerja. So kes ni klien ni dah 3 tahun mencarum dengan kita. Dan kita dapat dia punya request untuk guarantee letter lah di salah sebuah panel hospital kita di Damansara. Dia muda lagi orang ni, baru 34 tahun, 35 tahun lebih macam tu. Tapi bila tengok diagnosis dia, semua ada. Acute infection to the blood, untuk diabetic, infection to the heart, myocarditis. Okay. Then resulted acute kidney failure. Oh my god. And then Package tiba-tiba package macam tu. Tapi klien ni dia tak pernah claim before tau. Jadi kita pun pelik, kenapa tiba-tiba one shot kan datang dekat dia, dan dia betul-betul masa tu dah koma. Dia hospital call, dia cakap dia dah koma. Jadi masa tu kita try nak buat screening first, sebab memang baru lagi first claim. Jadi kita hantar questionnaire. Standard practice, kita hantar questionnaire dekat doktor akan jawab, okay, this one memang first time, tak pernah on medication sebelum ni semua. Jadi bila dah ada all this information, dan kita pun dah confirm dengan family dia memang tak pernah ada any penyakit before lah. Jadi kita issue JL. This client, dia admit dekat ICU 40 hari. Betul. 40 hari. Actually case ni agak famous dekat semua Takaful agents. Ini yang tak silap saya cost about like 400,000 saya alone. 400,000 ya, almost 400,000. Kita cover almost all. Dia hanya bayar dalam 1-2% je non-medical items lah, dia punya diaper macam tu. Dan that one kena settle sendirilah, family kena settle sendiri. So bayangkan dia hanya mencarum 3 tahun je. 3,000 lebih macam tu dia bayar. Untunglah dapat. Tapi kita cover more than 300k dia punya bill. Apa pengajaran paling besar daripada kes tu, Puan? Dia punya pengajaran dia, kalau dia ada medical card, okay, at least dia boleh dapatkan fast treatment dekat private hospital. Dan as long as dia tak ada non-disclosure ke atau pre-existing illness yang dia tak pernah declare before, then so far kita still akan issue guarantee letter, dan dia tidak terbeban dengan kewangan yang kos yang tinggi lah di hospital. Kalau saya boleh tambah pengajaran. Doktor, semua tu saya yakin penonton bila baca dan dengar cerita ni macam, uish, biar betul kan. So anda boleh lontarkan soalan anda di ruang komen. InsyaAllah kita akan meraihkan soalan anda untuk dijawab. Jadi Dr. Mala, apa dia? Pengajaran yang paling besar waktu saya terangguk-angguk tadi tu adalah macam Puan kata tadi, dia carum untuk 3 tahun. Selepas 3 tahun tu dia punya reimbursement dia lebih kurang 300 hingga 400 ribu. Jadi
penonton di luar sana, lepas carum sebulan 2, janganlah agitated. Belum claim lagi ya. Bila you kata do's and don'ts tadi sebagai seorang doktor, paling penting sekali janganlah baru 3 bulan carum, doktor saya dah carum, saya nak buat full medical check up, boleh tak? Boleh tak doktor wordkan saya nak CT scan daripada ujung rambut sampai ujung kaki, ramai macam tu Ada. medical card tidak boleh digunakan untuk medical check up ya. Dia ada benda-benda lain nanti ya, bila e-wallet lah apa benda nanti you all gunakanlah, nanti mungkin ejen boleh terangkan. Tapi kami doktor tak boleh wordkan you untuk medical check up. Dan sakit ni sebenarnya datang kita tak tahu bila. Kalau 2 tahun you masih sihat, 3 tahun you masih sihat, 4 tahun you masih sihat, bersyukur dengan kesihatan yang pertama. Dan yang kedua, percayalah bila sakit tu datang, benda tu akan tolong. Jadi tapi janganlah stres sebab tak sakit. Sebab kita orang ni jadi masalah bila yang baru 3-4 bulan carum dah datang doktor, boleh tak check benda tu benda ni. Saja nak cari penyakit. Sebab waiting time macam Puan Eza cakap jadi berbeza. Ada waiting time yang 30 hari, ada waiting time yang 4 bulan, ada waiting time yang 2 tahun. Jadi bersabar dulu. Dan kalau anda, orang kata pencarum kat luar sana, dia nak tahu mana duit anda pergi, kalau tak pergi dekat anda ataupun anda tak claim, tak buat betul-betul, duit tu tadi sebenarnya pergi dekat pesakit kita tadi. Yang kita dah bayar about like more than 300,000 dia punya orang kata urusan, dia punya tuntutan masuk hospital. Pilihlah kan senario anda nak jadi orang kata pencarum yang masih lagi sihat, boleh bawa kereta, masuk pejabat, ataupun anda nak ada satu sakit yang macam acute, orang kata kidney failure dekat sini lah, you punya jantung tak boleh nak bergerak dengan cantik lah, ataupun anda nak bedridden. So, fikir-fikirkanlah. The choice is yours. Nama lagi Taka Full. Maksudnya tolong menolong. Okay. Puan Nurul, sikit lagi yang saya nak tambah, apa lagi perkhidmatan lain yang disediakan oleh medical card? Supaya, ialah, kadang-kadang kita fikir medical card tu je. Benda lain ada lagi tak? Kita punya Great Eastern Takaful, pencarum medical card kita, mereka ada mereka boleh download satu apps ni, nama dia Get Care. Okay, Get Care ni dia ada list, ada provide information lah dekat our client. Dia boleh show all our panel hospital dekat all over Malaysia. Okay, and adalah information yang contoh kalau dia apa dia punya had limit charge ward dia ataupun had tahunan dia. Jadi all this information yang berkaitan dengan medical card dia, features dalam medical card dia ada tersebut dekat dalam Get Care app lah. Okay. And then apa lagi? Dalam Get Care app pun kita ada list of our preferred hospital. Okay, dalam kita punya app dia ada, kita boleh check preferred hospital kita. Ada indikator dekat dalam dia. Untuk pengetahuan, Great Eastern Takaful kita dah start preferred hospital benefit ni dari Julai 2022. Sekarang ni dah 30 preferred hospital all over Malaysia. Jadi all this information memang ada dekat dalam Get Care app. Dan kalau saya nak tambah sedikit tu Amin, bukan kalau je, tambah je. Selain daripada medical, perubatan yang anda nak masuk hospital untuk anda guna dekat kita punya apps tu, kita ada satu kata tambahan di mana features dinamakan Supreme Assist. Tuan Amin pernah tak ingat tak last time pada bulan 7 ke 8, saya tak pastilah, yang ada satu kes di mana dekat Bali, pesakit tu dia nak transfer dia punya orang kata kegunaan ambulans dia daripada kapal terbang tu, nak transfer pergi dia punya hospital A kepada hospital Malaysia. Dia perlukan dana. Ya betul. Yang viral. Yes, correct. Dia perlukan dana untuk transfer dia punya urusan dia nak ke hospital Malaysia dari Bali. So dekat sini, dekat kita punya apps, ada satu orang kata nombor telefon yang tertera dipanggil Supreme Assist Team. So Supreme Assist ni kalau kegunaan untuk pesakit tersebut yang memang orang kata tak sedar, memang kita nak transfer, dan perlukan medical care dan juga rawatan tu orang kata dibayar oleh kita punya personal takaful kita, benda tu boleh kita apply dan mohon tanpa gunakan duit kita. So maksudnya dekat situ ada satu nombor khas untuk kita call dan dapatkan arrangement daripada Supreme Assist Team di mana kita boleh transfer pesakit kita yang dari luar negara ke Malaysia menggunakan coverage yang ada. So that's why anda semua boleh berbalik kepada you punya takaful advisor out there. Ada tak benefit yang sedemikian rupa? Sebab kita nak pergi luar negara ni bukan hari-hari, betul tak? Betul. Tapi kalau kita pergi tu pula benda yang tak
kurang kita nak, orang kata enak benda tu berlaku, tiba-tiba berlaku dekat kita, that's one of the features yang anda semua kena tahu. Jadi jangan sekadar carum saja, adakah sebab sakit-sakit nak pergi ke panel ke preferred ke sebagainya. Benda yang sedemikian pun ada juga dalam kita punya sijil takaful. So diminta anda dapatkan kata penjelasan yang lebih jelas dengan anda punya Sampai takaful. level international. Yes. Dan seperti mana kita janjikan sebelum ni, kita nak berikan soalan berdasarkan apa anda tanya di episod 1. Jadi soalannya ialah, Dr. Mala standby ya. Soalannya ialah, ready doktor? Always. Oh, always. Patutlah jadi doktor. Soalannya ialah, saya nak bagi pada Puan Nurul dulu lah. Dr. Mala elak dulu. Boleh? Boleh. Sabar ya, Doktor. Tak nafas dulu. Tak nafas dulu. Macam ni, soalannya dari Nur Faizah Kamis. Apakah comparison orang putih ya all antara perubatan di hospital swasta dan hospital kerajaan? Puan Nurul. Okay, in terms of style of treatment, memang my side memang tak boleh nak comment much lah. Tapi saya boleh share. Dulu saya pernah ada accident, sports injury, and then I twisted my knee, and then pergi masa tu yang terdekat hospital dekat HKL. Pergi outpatient dekat bawah tu. Lepas tu dia cakap masa tu just simple x-ray, dah tak ada, dia cakap okey ni semua tak ada nampak a very severe injury semua, dan boleh balik. Tapi 1 month after that dia memang akan ada selepas injured tu dia memang ada rasa memang keep on searing pain lah. Lepas tu kita pergi balik hospital. Memang queue tu memang adalah queue panjang kan, nak pergi walaupun nak jumpa doktor dekat outpatient. Lepas tu dia refer untuk buat MRI. Okay. Tapi bila nak buat MRI tu dia cakap 3 bulan lagi. So masa tu tapi saya dah sakit ni doktor. Cakap okey, tak apa. Tapi kalau you boleh buat, you boleh pergi kat private lah, dia propose macam tu. So masa tu saya start guna saya punya medical card lah. Tapi Puan urus claim Puan sendiri ke? Tapi bukan under Great Eastern Takaful lah. Masa tu employer benefit. Okey. Then employer benefit dia ada outpatient specialist. Jadi kita boleh pergi buat MRI, and masa tu plan for surgery, ini surgery semua. Jadi dan kalau saya sebenarnya nak berkongsi dengan kita punya pencarum kat luar sana. Sekali lagi, bukan kalau. Jawab je. Silakan. Anda kena tahu yang hospital private ni ada 3 jenis, okey, dia punya level dia. Okey, primary, secondary dan juga tertiary. Okey, dan saya nak berkongsi dengan pengalaman saya sebenar, di mana saya ada orang kata satu cerita yang my mum kongsikan. My mum ni dia memang banyak cerita benda-benda yang orang kata educational value tau untuk anak-anak dia kan. So dekat sini kita pun dengar, dan dia ada satu kawan ni yang merupakan pesakit kanser, tapi di bahagian organ yang mana tahu? Organ lidah. Okay. So dekat sini dia seorang cikgu kaki tangan kerajaan. So dia nak dapatkan rawatan yang orang kata cepat lah. So dia sanggup orang kata buat beberapa orang kata dari segi proses nak dapatkan duit tu bukan senang ya Tuan Amin. So dekat situ dia dapatkan satu orang kata perubatan tu perkhidmatan dekat one of the hospital, tertiary hospital. So sebenarnya dekat Malaysia kita ada hospital yang tertiary di mana semua pakar dalam satu gumbung. Okay, rawatan, teknologi yang canggih dan sebagainya. So dekat situ dia dapatkan rawatan dekat salah satu tertiary hospital untuk buang dia punya pembuangan lidah. So soalan saya adalah, kalau betul orang kata dia dah dapat orang kata benefit yang bagus sebagai seorang kaki tangan kerajaan, kenapa dia pergi dekat private hospital? So maksudnya kat sini dia nak orang kata satu orang kata proactive way untuk selamatkan diri dia. Sebab dia ada anak kecil lagi nak orang kata nak bersama, nak luangkan masa. Sebab tu dia sanggup menghabiskan duit yang ada, simpanan yang ada untuk pergi ke beberapa hospital private di mana untuk dapatkan rawatan terus. Itu kes yang pertama. Okey, kes yang kedua, ini berlaku dekat saya punya orang yang terdekat. Okey, di mana dia ada sakit, mula-mula asalnya sakit kotak suara dia ada beberapa macam jangkitan lah. So dekat situ nak dapatkan dia punya TCA to come again ataupun follow up dekat hospital kerajaan yang dekat dengan hampir rumah dia, tak kesampaian. Okey, sebelum nak dapatkan ke orang kata rawatan tersebut, dia dah buat rawatan perubatan tradisional yang lain. So kita faham kalau kita di kasut mereka, kita nak dapatkan cepat, kita nak dapatkan mudah benda tu. Apa-apalah yang orang kata memastikan kita punya motivasi kita ni adalah tinggi. So kita cuba dan laksana, tapi nasib
tak menyelebahi pesakit tersebut. Jadi soalan kat sini adalah kita betul, kita ada rawatan the best treatment dekat government. Kita ada rawatan the best, orang kata pakar-pakar yang ada. Even saya punya saudara mara, doktor-doktor semua dari kerajaan. And saya sangat, orang kata truly, orang kata amazed dengan pakar-pakar yang ada. Tapi doktor sendiri pun refer kepada private untuk dapatkan the fast treatment. So meaning to say we do have an options untuk anda, alternatif untuk anda dapatkan yang terbaik untuk diri anda, regardless lah you nak go to another mana-mana medium ataupun hospital sekalipun. Kalau kita boleh sediakan benda tu, kita boleh susun kita punya rehab dan perubatan, kenapa kita tak boleh buat tindakan sekarang? Saya nak buang sekejap nama doktor tu kepada Puan Mala. Okay, sebagai seorang ibu, barangkali sebagai seorang parent lah kan. Okay. Ada nak kongsi cerita? Bagi saya, standard of treatment mengikut guidelines, world level and national level guidelines, standard of treatment kedua-dua di fasiliti swasta dan kerajaan sama sebab kita follow CPJ yang sama. Kita kena iktiraf kedua-duanya bagus. Kedua-duanya bagus. Malah di hospital kerajaan mereka ada tim yang lebih strong. Tetapi sebagai seorang ibu yang bekerja sepenuh masa dengan 2-3 kerja, bagi saya memiliki perlindungan, dan bila mana anak saya tak sihat dan saya bekerja di luar, kadang-kadang saya tak dapat nak attend, memadai bila saya telefon ke klinik doktor yang memang follow up anak saya dan explain doktor anak saya dah demam dan sebagainya. Sebab doktor yang kita follow up kat swasta ni, dia dah kenal dah anak kita. Kita follow up daripada dia lahir lagi. Daripada dia buka mata tu, doktor tu lah yang tengok. Dan biasanya mak-mak mengakulah kat luar sana, kita akan follow up dengan doktor yang sama juga. Daripada dia vaksin, daripada dia jaundice, semua. Dan kadang-kadang tengah demam, jumpa doktor tu, hilang demam. Betul. Doktor tu tengok je anak kita, ya ni okey Mala, you bagi ubat dulu, I think okey. Kadang tu dia tengok je anak kita, dia baru 2 jam demam, dia kata cannot Mala, you have to admit. Memang betul. Jadinya, aku tahu jantan betina. Ya betul. Jadinya bila saya call uruskan, boss, I dekat, I'm outstation working, my child is unwell, okey bawa je pergi. So whether my husband ke ataupun my parents ke yang ada di rumah bawa anak saya, segalanya dah boleh diuruskan dah. Dan seperti yang Aisyah kedua-dua mereka terangkan, bila kita dah mencarum pada satu jangka masa, kita dah boleh cashless admission, kita dah ada benefit sebagainya, kita boleh percepatkan urusan rawatan dan juga kemasukan ke ward. Itu sebagai seorang ibu, tapi saya juga nak tambah sebagai seorang anak. Ayah, siapa yang kenal abah saya lah, memang liat nak makan ubat. Dia kalau pergi follow saya up, kebanyakan ayah macam tu. sama ayah saya. Kebanyakan ayah. Dia anak doktor ke tak doktor ke tak susah. Dia pun satu je, dia punya alasan dia punya problem dia. Dia kata setiap kali dia pergi follow up, orang tanya dia soalan yang sama. Walhal dia dah jawab dah hari tu, tapi dia kena jawab balik. Because apa? Bila doktor berubah-ubah, dia orang tak tahu what happened the previous time. Jadi dia tanya balik. Jadinya bila dia ke swasta, maka dia berjumpa dengan doktor yang sama, nurse sudah kenal, tempat tu dah kenal, dia jadi selesa. Jadi orang tinggal nak tambah dia, uncle macam mana sekarang dan sebagainya. Dia rasa lebih appreciated, dia rasa lebih dihargai, maka dia lebih compliant dengan ubat. Tapi dalam kes ayah saya, sebagai seorang doktor, maka saya mengeluarkan wang sendiri untuk kos rawatan abah sebab saya rasa bila saya mampu, maka saya keluarkan kos sendiri. Saya memendekkan barisan di hospital kerajaan yang mana boleh digunakan untuk orang lain yang tidak mampu. Bagi saya, that is also a social responsibility that I hold because I mampu. Daripada saya belanja beratus-ratus beli tiket pergi konsert, might as well I spend for my parents. But kalau anda di luar sana, anda masih muda, masih diberi berkat kesihatan, dan carumlah seawal yang mungkin, because we don't know bila you dah berumur nanti, you mampu ataupun tidak untuk tunggu lama, untuk duduk lama, untuk disoal-soalan yang sama kembali. Kalau anak you all nak bayarkan bolehlah, tapi kalau tak nanti kan menyesal pula bila dah tua kan. So do the right thing when you are still young lah. Saya suka bila Dr. Mala sebut tadi, maknanya pergi ke hospital swasta dia bukan soal nak act ke, nak belagak ke, hello tak. Kan ini juga adalah tanggungjawab sosial. Betul. Membantu pada mereka yang kurang berkemampuan nak pergi. Yang mana mampu tu, pergilah ke klinik swasta. Yes. Dia bukan soal have-have. Tidak. Okay, I have question kepada Puan Nurul. Berapa lama sebenarnya masa dia ambil untuk reimbursement ataupun claim lah masa mudahnya? Okey, reimbursement ni untuk klien yang dia tak dapat dia tak dapat guna GL dekat kita punya panel hospital.
ataupun untuk kes-kes yang bukan hospitalization, dia kena pay first and file a claim, dia boleh submit reimbursement juga. And ada juga kes-kes yang klien yang dia macam saya ada employee benefit, tapi ada yang dah guna sampai maksimum ke apa, dia ada access, dia pun boleh submit reimbursement juga. Tapi kalau ada access tu, dia ada terms and condition dia lah. So dekat dalam kita punya corporate website, dalam kita punya get in touch customer portal, kita ada the whole list of apa dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan lah melalui reimbursement basis ni. So yang pentingnya adalah kena keep all your original receipt dengan invoice tu. Okay, so standard benchmark industri 14 hari daripada the full documentation yang receive, itu standard benchmark. Tapi untuk Great Eastern Takaful, kita boleh settlekan dalam 5 hingga ke 7 hari bekerja. Dan kalau saya nak kongsi juga kepada pencarum, Kongsi je? Orang selalu tanya, okey, saya selalu jumpa dengan prospek yang macam ni tau. Dia tanya, Eja, saya jumpa satu ejen ni, dia kata company A boleh settlekan claim sekejap je untuk claim kematian, claim ataupun perubatan dan paying claim dan sebagainya. You punya company boleh bagi berapa lama jangka masa tu? For her ataupun his expectation untuk saya jawab, oh kita punya lagi laju, memang tak lah, saya tak akan cakap macam Bunyi tu. soalan tu macam bijak. Okay. Yes. Tapi sebenarnya Tapi saya memang tak akan cakap, oh laju, cepat proses, Takkan. tidak. Sebab saya yang tahu proses claim tu macam mana. Sebab kenapa tahu? Because when we talk about kita punya tuntutan, okay, benda pertama adalah original receipt. Okay, original receipt kadang-kadang dia tak perasan itu adalah original ke ataupun reprint ke dan sebagainya. Itu salah satu orang kata measurement how kita nak make sure tuntutan kita lancar. Nombor 2, kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu tuntutan tu, ada benda daripada peringkat awal dia tak lepas pun sebenarnya. Contoh out of dia punya coverage. Okay, contoh macam dia punya commencement date, sewaktu dia dah ambil medical card, tempoh dia orang kata tak cantik lah, orang kata tak matang lah untuk you make a claim. So kemungkinan tuntutan tu akan ada query-query yang lain. Contoh-contoh query yang lain adalah kita kena dapat supporting document daripada statement daripada doktor, statement daripada person covered dan sebagainya. So soalan-soalan tu bergantung kepada orang kata kecepatan anda bila bertindak balas untuk menghantar dokumen tersebut kepada pihak tuntutan. So sebab itulah kita perlukan orang kata takaful advisor untuk kita assist the claim tu jadi lancar. Okay, jadi jawab persoalan kepada anda semua is more to one-to-one case basis, di mana kalau anda cepat bertindak untuk cepatkan penuhkan lengkapkan you punya documentation, maka memang cepatlah urusan tuntutan. Tapi kalau anda nak expected saya jawab oh laju cepat dan sebagainya, I will say no. claim hari ni, minggu lepas dapat. Sebab saya punya sendiri claim pun saya uruskan saya punya semua orang kata pencarum, alhamdulillah ada up to yang memang agak masa lama, up to 3 months pun ada. Tapi it's very beautiful journey sebab saya dapat berkomunikasi dengan pihak klinik, pihak hospital untuk dapat make sure that kes tu memang betul-betul orang kata menang di side pihak pencarum. Sebab kalau anda layak, anda lah yang akan dapat hak tersebut. Betul tak? Ni gini Puan Nurul, sebelum saya pergi kepada Dr. Malah, soalan tu penting juga. Okey. Supaya para pengguna dia aware, maksimum bila dia dah complete segala dokumen dengan sempurna, maksimum masa paling lama lah. Sebab kalau lebih pada tu, dia ada boleh komplain. Tapi kalau tak lebih pada tu, janganlah komplain lagi. Berapa lama Puan? Selalunya dalam 7 hari bekerja. 7 hari bekerja, dia akan dapat SMS tau. Kita punya Lama tak dengar SMS. kita ada trigger SMS masa first kita dapat dokumen, kita ada register dalam sistem dan klien dah dapat SMS dah. Being notified, oh kita dah receive dia claim. So bila kita dapat decision dah approve pun dia akan dapat juga SMS. So dia be informed. And then kalau anda kat sana tak puas hati dengan sesuatu tuntutan tu, tahu tak dekat mana-mana laman rasmi kita punya takaful operator dia ada letak orang kata kontak tau, email. Sekiranya anda orang kata berlaku ketidakpuashatian di atas tuntutan anda dan sebagainya, anda boleh make orang kata like surat ataupun justify kenapa dan sebagainya. Itu yang bestnya when it comes to kalau anda pemegang sijil takaful. Saya tanya sebab apa? Sebab ada orang dia stres. Claim lama kan, sekaligus menjejaskan mental health. Topik ni sebab dia semakin kritikal khususnya pasca pandemik, doktor. Alright. Jadi apa tanda-tanda simptom-simptom seseorang itu mengalami mental health? Sebab penting ni, takut silap
pengacara pun ada. Macam mana doktor? Okay, first of all, saya tak boleh nak pinpoint gejala masalah kesihatan mental di live stream macam ni because anda kena pergi one to one dengan doktor dan kita kena explore lebih jauh. Sebab ada banyak jenis masalah kesihatan mental. 3 kumpulan yang terbesar adalah tak boleh pukul rata. Tak boleh pukul rata. 3 kumpulan terbesar masalah kesihatan mental adalah yang pertama yang menjejaskan kewarasan. Wow. Okey, so kita panggil yang ada psychotic symptoms. Yang kedua adalah masalah kesihatan mental yang tidak menjejaskan kewarasan seperti anxiety, panik, fobia dan sebagainya. Yang menjejaskan kewarasan tadi mungkin yang you all pernah dengar contohnya macam bipolar, schizophrenia, depression dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan personality disorder. Kalau pernah dengar perkataan narcissistic personality disorder, borderline personality disorder dan sebagainya. Dia bukanlah satu penyakit tetapi norma personality mereka kadang-kadang tak ngam dengan persekitaran yang boleh menimbulkan masalah. Jadi ada banyak jenis masalah kesihatan mental, simptomnya bergantung kepada jenis masalah dan juga keberatan masalah tersebut, mild, moderate ataupun severe. Tetapi kalau nak tahu ataupun faham secara umum, individu yang mengalami masalah kesihatan mental biasanya merasakan bahawa dia tak boleh ngam dengan persekitaran dia. Walaupun berada pada persekitaran yang seronok, dia tidak boleh berasa gembira. Dia tidak boleh merasakan perasaan pada ketika itu. Contohnya diberi pujian, dia tak boleh nak terima pujian tersebut. Diberi recognition, dia rasa itu bukan milik dia dan dia always ada self-doubt. So dia selalu rasa macam aku tak deserve benda ni, aku tak deserve happiness Semua ni. tak kena. Correct. So dia biasanya sering berada di dalam keadaan self-doubt. Alright. And juga ada masalah dari segi relationship, ada masalah dari segi productivity, sama ada terlampau turun ataupun tidak boleh bertambah baik. Juga ada masalah dari segi rutin harian seperti tidur terlampau banyak, tidur terlampau sedikit, makan terlampau banyak, makan terlampau sedikit. Tapi kalau you all makan tak ingat dunia waktu kenduri tu tak ada kaitan ya. Aduh, pening di sini. Tak ada kaitan Alright. Ataupun lagi satu yang paling ketara, yang paling khusus dan spesifik untuk masalah kesihatan mental adalah sentiasa berada dalam perasaan ingin mati ataupun ingin bunuh diri ataupun ingin menghilangkan diri. That is specific to mental health disorder, especially kepada depression ataupun kemurungan. Ya, jadi kalau baru-baru ni saya berada di sebuah majlis dan MC tersebut bertanya kepada VIP, how are you today? And then VIP tersebut menjawab, I'm still alive. Wow. Okay, so bila dia turun Itu tu, petanda tak cantik. correct. I sembang dengan dia, yes, she was struggling with something. So those are the indication sebenarnya orang yang sentiasa rasa, oh kalau saya mati tak ada orang akan sedar dalam dunia ni, saya berasa seperti mahu hilangkan diri. You are in such self-doubt dan most likely mungkin anda sedang berdepan dengan masalah kesihatan mental tapi ada banyak masalah penyakit fizikal yang lain yang boleh memberi simptom seakan-akan masalah kesihatan mental. Contohnya, Cushing syndrome, iaitu satu kelenjar bernama adrenal gland yang berada betul-betul di atas buah pinggang. Apabila dia mengalami ketumbuhan ataupun dia bengkak, dia menghasilkan hormon dalam kuantiti yang banyak, hormon kortisol, maka orang tersebut boleh mengalami simptom seakan-akan kemurungan. Padahal tak. Okey, ataupun orang yang mengalami hypothyroidism ataupun hyperthyroidism. Orang yang hypothyroid sering merasakan sama ada dia burn out ataupun dia tak larat sebab dia tak cukup tenaga. Walhal hormon thyroid dia tak cukup. Bukan masalah mental. Bukan masalah mental. Orang yang hyperthyroidism, tangan dia selalu menggeletar, berpeluh dekat tapak tangan, sering berdebar-debar, dia selalu rasa aku rasa aku anxiety lah. Betul kawan dia kata, aku pun rasa aku anxiety juga. Betul lah. Semua aku mula healing manjang. Betul, semua orang rasa dia anxiety, lepas 2 tahun baru tahu rupanya dia ada hyperthyroidism dengan masalah jantung yang kita sebut supraventricular tachycardia. Dah macam-macam perkataan dah keluar. And lagi satu doktor, dengan hidup dalam keadaan pandemik last time kan, kita banyak spend masa dengan
phone tau. Correct. Okay, kita tak boleh Yeah. tinggalkan phone, gadget kita dan sebagainya. Dan Correct. kita nak baca apa yang kita nak baca. Kita tak nak baca apa yang disuapkan oleh orang kata digital Medical media world. ataupun traditional Yang media yang bagus lain kan. tau. Correct. So that's why kita macam self-diagnose. And Correct. saya pun tak terkecuali doktor. Okay, saya pun tak terkecuali. When it comes to, sebab kita tak tahu nak reach siapa kan. Yes. Doktor tengah sibuk dengan frontlinernya, Yes. dengan attend kes-kes yang agak sesak di hospital. So saya seorang ibu, ada 2 orang anak. Suami saya pun bekerja juga. Okay. So dekat sini bila kita macam self-diagnose, kita terus Google. Okay. Google dan kita macam, oh betul lah. Mungkinlah Ya, kita akulah. ni lah. Ya aku. Confirm aku. Dan kita update pun Insta story, kita update Facebook status, dan Yes. ada orang lagi yang komen dan kita dah orang kata mempengaruhi secara tidak langsung. Waktu tau. mula malam Yeah. masih muda akulah. So, benda-benda macam tu kita tak terkecuali bila kita hidup dalam zaman yang orang kata online tau. So dekat sini nasihat saya, okay, bila kita dalam keadaan yang sedemikian rupa, tolong keluar, tinggalkan phone dulu, okay, dan kita go for the real, orang kata realistic punya dunia dan kita dapatkan perkhidmatan yang betul-betul profesional lah. Ya, maknanya kalau ada masalah rujuklah doktor, bukan Syekh Google maupun Syekh TikTok. Correct. Saya nak tambah terpaut kepada gadget, when you are hooked up to your gadgets, especially sepanjang hari. Sorry to say, especially yang muda, bangun lepas Zohor, lepas tu sampai 12 tengah malam berjaga, lepas tu you know your waktu tidur dah haywire, hormon anda ada haywire, tiada pendedahan yang cukup kepada cahaya matahari, hormon seperti serotonin, vitamin D tak cukup, kamu akan mengalami simptom seakan-akan depression. But it is not depression. You are messing up with your hormones. Tolong pergi berjumpa dengan doktor, buat pemeriksaan kesihatan sepenuhnya, dapatkan ujian darah, ujian air kencing, ujian itu, ujian ini. Dengarlah bebelan dan juga celotehan doktor daripada sana. And adjust your life. Ya, salah satu sebab kenapa mental health figures are shooting up because people are self-diagnosing. And because of unhealthy lifestyle. So adjust your lifestyle dahulu. Dan please jangan diagnose untuk diri sendiri dan paling penting jangan diagnosekan untuk kawan dalam WhatsApp group. Jangan diagnosekan. Rasalah kau ni kan. When it comes to online, ada satu term yang kita kena belajar adalah CMC, Computer Mediated Communication. Di mana kita selalu orang kata communicate through online, like kadang-kadang dekat satu bumbung yang sama, kita boleh WhatsApp partner kita tau. Correct. That is not healthy. Yeah, Okay, yeah. that is not healthy. Like macam even kita duduk atas, mak kita kat bawah, mak nak beli sayur ke? Padahal benda tu kita boleh buka mulut dan jumpa, tengok dia punya mata dia, tengok dia punya hidung Dengar dia, intonasi suara. Yes, itu ada kata physically, orang kata physical presence yang kita kena rasa tau, supaya kita rasa macam oh, ini adalah dunia nyata. Betul. So CMC adalah satu benda yang bagus, okay? Tapi kita kena pandai orang kata menggunakannya supaya kita tak dipengaruhi. At the end of the day, kita yang orang kata jatuh kepada kancah yang tak best lah. Yes, Jangan saya nak WhatsApp pada semua panel. Kita dah nak habis ni. Tak siap ya. Okey, nampaknya kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih pada Penurul, Dr. Mala dan juga Panija kerana sudi berkongsi pada hari ini. Dan memang topik hari ini rasa macam kena lempang-lempang tuan-tuan. Terutama sekali tajuk anxiety tadi. Jadi kita jangan duk asyik self-diagnose. Baliknya jumpa pada mereka yang pakar. Dan kalau kita ada masalah kesihatan dan sebagainya, bertindak segera, jangan tunggu terhantuk baru teringadah. Dan seperti biasa pada anda semua, anda boleh mendapat hadiah iaitu voucher membeli belah RM50. Just tinggalkan komen dan follow Instagram, Facebook dan juga TikTok Great Eastern Takaful. Okey, saya labuhkan tirai dengan berkongsi satu hadis Nabi SAW yang bermaksud apabila berlakunya kiamat dan di tangan kita ada benih kurma. Nabi ajar kita tanam benih kurma tersebut, bukannya hanya berserah, oh dah kiamat buat tak tahu je lah. Bukan begitu. Begitu juga hidup, kita ada benda dalam kawalan, ada benda di luar kawalan. Kita tak boleh nak kawal berleluasanya penyakit, tapi kita boleh mengawal untuk mengelak penyakit, ataupun kalau ditipu penyakit, kita bersiap sedia dengan apa yang perlu kita selesaikan, iaitu dengan kita mencarum di dalam takaful, insya-Allah. Jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan, bertindak sekarang. Kita jumpa lagi dalam Klinik Santai episod yang ketiga. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.